Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tuan-tuan, alim ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sihat semua? Alhamdulillah. Baik. Kita akan sambung terus kitab Munyatul Musalli pada muka surat yang ke-42. Iaitu kita berhenti pada perkara yang mesti dikerjakan sebelum mana 12 perkara yang hendak, yang wajib dikerjakan ketika mana solat. Kita berhenti pada bab ataupun pada bahagian yang kelima, iaitu menghadap kiblat, iaitu Kaabah. Pada Kaabah, menghadap kiblat bagi orang yang tidak dapat melihatnya dan menghadap ke arahnya bagi orang yang tidak dapat melihatnya. Jadi bab kiblat seperti mana yang kita bahas pada hari itu bukan satu benda yang main-main. Bukan, maksudnya bukan benda yang boleh dipandang ringan. Kadang-kadang kita faham dengan teknologi sekarang ni kita ambil mudah, terutamanya kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang ikut dan. Adapun ialah tak semua aplikasi accurate, tepat. Cumanya ada beberapa aplikasi yang kita boleh guna seperti mana Kompas tu, Kompas, The Real Kompas. Kita boleh cek ataupun menghalakan ke degree 292. Tu Real Kompas lah, Kompas yang betul. Adapun aplikasi-aplikasi lain bolehlah guna aplikasi yang dikeluarkan oleh JAKIM tu pun boleh. Adapun kiblat direction tu pun boleh. Selebihnya kalau boleh kita guna orang kata, kalau di bahagian tempat rumah-rumah, panggillah ahli falak. Mereka ada jawatan kuasa yang boleh cek kiblat rumah kita. Tak mahal tuan-tuan. Saya buat kat rumah saya buat satu rumah ditelekat dengan stiker Jabatan Falak Selangor. Orang tu, abang tu, dan ni dia duduk di Elostam. Dia main rumah saya daripada Elostam, main dari atas dekat. Dia buat, dia kokok. Tapi sebelum dia nak kokok tu, dia abang siap, Ustaz, pagi-pagi waktu matahari naik, Ustaz ambil satu kayu ke baca, lepas tu bubuh benang bagi gantung nak panggil apa tu, gantung macam bola, benda pemberat tu bagi nampak benang tu punya bayang-bayang pergi kat mana. Ustaz tik pukul berapa, hari apa. So saya buatlah itu berapa bulan, pukul berapa. Dia takut apa, bila dia main takut dia main petang, masa lagi matahari tak ada, dia takut hujan apa. Jadi dia pun main, bila dia main memang betul hujan tu. Tapi sebab kita dah tenang dah, kita nampak bayang-bayang tu, saya ambil masking tape, saya bubuh, saya siap, saya tulis tarikh apa semua. Dia guna kaedah matahari, pergerakan matahari. Dia buka dia punya kiraan dia tu, sukat dengan laser apa semua. Tuan-tuan tahu tak, dia ambil untuk satu rumah. Rumah saya bilik 5, sekeliling musola. Ruang tamu dia bubuh, ruang tamu di ruang tamu besar dengan ruang tamu kat dapur pun dia bubuh juga. Dia charge RM50 kan. Subhanallah. Daripada ustaz saya tak, abang tak cukup duit minyak. Tak ustaz. Kita kata kalau ustaz nak bagi lebih, ustaz niat atas kepala saya, ustaz bagi kat masjid mana. Pasal puas hati kan. Puas hati bila kita menghadap. Kadang-kadang dia telefon handset ni macam sama je gini, yang jam kita duk pakai Al-Fajar ke. Yang saya pakai Al-Fajar lah. Kalau yang dan hidup di Malaysia Al-Buruj ke apa. Kan adik kepada Al-Fajar ni. Al-Fajar ni keluaran Saudi. Yang ni pun tuan-tuan bukannya 100% accurate. Cumanya kalau terdesak nak pergi mancing, duk atas boat, boleh lah kan. Macam saya duk pergi mancing, setiap bulan duk pergi mancing kat Tuah, kat Sungai Limau apa tu, kat Ian. Atas boat boleh pakai. Tapi kadang-kadang main letak sini pun benda tentu accurate. Jadi bab kiblat ni tolong bagi betul. Yang keduanya waktu semayang, yang wajib menghadap kiblat adalah dada. Kalau beralih kena dengan segera. Kalau sengaja kali habis, batal solat kita.
Itu syarat wajib kan, menghadap kiblat. Itu baik. Kita sentuh hari ini iaitu bab yang keenam, iaitu niat. Okay. Innamal a'malu binniat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niat nak mengerjakan sesuatu, yang ni yang menjadi perbalahan di antara di kalangan para ulama. Nak niat tu waktu bila? Nak niat tu waktu bila? Ada yang dia kata tengah jalan boleh niat. Duk main surau ni, tengah jalan duk main niat. Mak kata takbir, main takbir. Baik. Qaul muktamad Imam Syafi'i. Niat berdiri tegak takbiratul ihram, gue sekali. Boleh faham kot. Kan? Kita usolli tu lafaz niat. Niat di dalam qasad, dalam fil qalbi, dalam hati. Allah ditah sekali. Diri takbiratul ihram, niat sekali. Clear dah? Kita dah sentuh dah apa yang nak kena sebut. Usolli apa, semayang apa, rakaat apa, kerana Allah Ta'ala. Niat tu wajib. Okey? Dia merupakan rukun qalbi. Menggunakan hati. Dia bukan usolli tu. Dia dalam hati. Sahaja aku solat zuhur, sahaja aku solat subuh kerana Allah Ta'ala. Kan? Boleh tak sebut 2 rakaat? Boleh. Sebab subuh memang 2 rakaat, tak pernah dibuat orang 1 rakaat. Yang tu contoh. Dia ada dalam bab yang kita dah sentuh itu. Yang ketujuh iaitu takbiratul ihram. Sabdanya, tahrimuha takbiru wa tahliluha taslim. Takbir itu mengharamkannya dengan takbir dan menghalalkannya dengan memberi salam. Apa maksud dia? Maksud dia kata bila kita dah mula takbiratul ihram, ada perkara-perkara yang kita haram buat. Allahu Akbar. Dan kita boleh buat perkara yang diharamkan itu selepas mana kita bagi salam. Antara perkara yang kita yang haram dibuat, sembang orang. Sembang dengan orang tak boleh. Kan, lepas tu berlari niat. Lari niat maksud dia niat sembahyang, tiba-tiba duk balas WhatsApp pula kata. Tak boleh tu. Kan bab pegang handphone pun menjadi kontroversi kat masa bulan puasa tu. Kan lebih baik tu yang saya kata, kalau sama ada bulan puasa, sama ada masjid tu dia sediakan munabih ataupun dia sediakan Quran. Betul. Kalau bagi yang dia nak 30 juzuk dan sebagainya. Macam saya di Imam Tarawih masjid Pak Mentua Ustaz Kifli dah, Masjid Andalusia di Sungai Petani Utara, Bandar Laguna Marbuk. Masjid situ setiap malam sejuzuk. Bukan malam, maksud dia malam ikut juzuk. Malam ni juzuk ke-6, malam ke-6 juzuk ke-6, malam ke-7 juzuk ke-7 gitu. Depa imam tak dibenarkan buka Quran, tapi dia persediakan munabih buka Quran tapi. Betul. Kan munabih tu ada imam jemaah belakang tu. Dia memang kena sedia betul. Takut jadi gitu kan. Lebih baik sediakan Quran di depan daripada tu imam buka handset pegang. Lebih baik dia tengok dari mushaf. Itu yang lebih baik. Yang tu. Clear yang tu. Bab tu kontroversi juga tu, bab main handset. Baik, satu lagi bab. Boleh tak kita bercakap ataupun menjawab persoalan ketika mana solat? Kan? Boleh tak orang tanya kita, abang kunci tang mana? Dia jawab tu kunci atas meja. Boleh jikalau dia tak sedap kata dia tengah sembahyang. Clear tak? Ini jawapan abang pertama mazhab Syafi'i. Boleh dia cakap, contoh dia tengah sembahyang, abang kunci tang mana? Tengok atas meja. Boleh start, dia tengah sembahyang. Boleh teruskan. Tapi mestilah dalam keadaan pendek je. Tapi kalau dia cakap panjang, boleh tu atas meja hang tengoklah, Allah tak tahu kot. Batal terus sembahyang. Yang tu clear. Jelas yang tu. Tegur anak kita tengah sembahyang tak boleh. Clear lah. Sebab kita dia memang niat, kita tahu kita sembahyang, kita nak tegur dia. Yang tu tak boleh. Contoh, anak tengah nak main lari depan tu imam buat solat sembahyang tarawih. Anak duk lari, kita buat apa tu? Tak boleh. Clear, walaupun dia tak cakap apa. Walaupun dia buat muka giling mata tu pun tak boleh. Kena clear. Itu betul antara beberapa perkara-perkara
haram. Makan minum tengah sembahyang, makan minum, Tok Imam baca panjang tak, dia berhenti saat minum air apa tu, yang tu semua tak boleh. Tu yang dikatakan takbiratul ihram. Sama macam kita pakai ihram kan, bila kita pakai ihram kita dah niat, ada beberapa perkara kita tak boleh nak buat bersama orang isteri, tak boleh bunuh, tak boleh nikah, tak boleh jadi wali, saksi apa, tak boleh petik pokok bunga apa semua. Sama juga habis tahallul, hang buatlah apa pun. Sama juga dengan sembahyang, habis bagi salam, hang buatlah apa pun. Yang tu. Sebab tu dia buat satu video yang berkenaan dengan ada seorang ustaz yang buat video, dia marah jemaah baca Fatihah bersembahyang. Kan? Tuan-tuan dapat mak saya hantar saya kata dah benda ni bahan nama dah. Dah hang abang nama biasa mak orang tua kita ni kadang-kadang dia dengar ustaz lain tu daripada anak sendiri. Kalau macam tu kan, dia dengar orang lain kata kan dah bahan dah benda ni. Boleh tak baca Fatihah lepas solat? Baca lah. Tuan-tuan, boleh tak baca handset WhatsApp lepas sembahyang? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Buka handset tengok, boleh tak? Tengok WhatsApp, balas balik WhatsApp, boleh tak? Boleh. Kan? Dia antara, dia bertanya dalil mana? Dalil khusus Fatihah tidak ada lepas sembahyang. Dalil khusus bacaan Fatihah lepas sembahyang tidak ada. Kan pada ulama letakkan disebabkan hadis daripada Abu Sa'id Al-Mu'alla yang tu. Adapun kalau memikirkan tentang kenapa perkara itu tak boleh, sedangkan dalam asal usul fiqh kita sesuatu kaedah pengeluaran hukum, setiap sesuatu yang dilakukan tanpa didatangkan dengan dalil pengharamannya, maka hukumnya adalah harus. Selagi mana dalil haram tak ada, harus hukumnya. Lepas sembahyang, kenapa nak marah lepas sembahyang? Contoh orang tanya, orang tanya kita, kenapa nak baca lepas sembahyang? Kan Nabi tak pernah nak buat. Saya tanya, salah ke baca lepas sembahyang? Kan? Salah ke lepas sembahyang? Contoh kita tuan-tuan, kita dah bagi salam, adakah Fatihah tu dalam sembahyang? Maksud dia dah habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Hang nak buat apa? Hang buat. Hang nak istighfar ke? Nanti dia akan masuk ke bab apa? Zikir-zikir lepas sembahyang dah. Nanti kita akan jumpa juga dalam ni. Kuasa apa dah. Antara perkara-perkara sunat ni dalam muka surat 57 ni, kita nampak juga. Kan? Baca je lah, tak ada masalah. Kata. Sedangkan baca, tengok telefon bimbit pun boleh, apatah lagi baca Fatihah. Kan? Yang tu. Kalau ikut perkara yang dilarang oleh Nabi, tidak ada. Surah Fatihah bukan ada. Malahan perkara-perkara kebaikan dalam ibadah sekalipun, jika tidak didatangkan dalil pengharamannya, maka diteruskan. Seperti mana nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi tidak pernah menegur Bilal bin Rabah, dia menambah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nabi tegur, Nabi tak tegur. Nabi malah Nabi kata apa? Walaupun aku tajam, itu satu kalam yang sangat baik, dan waktu hang cakap tu berapa malaikat tengah memuji hang. Subhanallah. Nampak? Yang tu yang dikatakan boleh dilakukan yang tu. Yang tak boleh dia, yang jelas tak boleh dia pergi tambah rakaat dengan sengaja. Tu jelas. Zuhur 4 rakaat, hari ni rasa macam rajin sikit ni, nak buat 5 lah. Yang tu tak boleh, tu haram. Clear kan? Baik. Bab yang ke-7. Yang ke-8 iaitu berdiri ketika mana solat. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah dalam keadaan taat. Wajib berdiri, rukun sembahyang bagi orang yang mampu. Adapun orang yang nak memakai kursi ketika sembahyang, lebih baik pakai kursi dia ni. Bagus. Kursi hak ada sandang tu takut lagi dia duduk tu sebab dia nak menyandang. Tu tak boleh. Dan dia duduk tu ikut tengok sebab apa? Tengok dia punya sebab duduk dan waktu duduk tu. Kalau dia mampu berdiri dulu. Dia tak mampu nak rokok ataupun sujud, baru sujud ataupun rokok, baru dah dia duduk. Kalau dia kata, Ustaz, rokok saya lagi rendah daripada sujud atas kursi, tidak ada masalah. Jelas. Kan ada orang dia hanya duduk waktu nak sujud, rokok dia rokok tu. Sehari dia sami Allahu liman hamidah,
Rabbana lakal hamd, Allahu akbar, dia duduk baru dia sujud. Dia tak rukuk dia tu lagi rendah daripada sujud dia. Habis tu dah guna kira tidak ada masalah. Bila kita dah take over atas kursi, kita dah tak sama, dah tak macam kebiasaan dia dah. Jelas tak? Ini isu juga itu. Kata, ustaz tu dia tu rokok lagi rendah daripada sujud. Nama pun sujud atas kursi. Kan maksudnya dia terkeluar daripada kebiasaan. Maksudnya sepatutnya sujud ni kena bawah daripada rokok. Kan bila dia bawah dah rokok, tapi bila main duduk atas kursi tak boleh lah, main tambah perut macam saya pula. Kan nak sujud atas kursi tapi dengan perut mesti lagi tinggi daripada rokok. Jadi tidak ada masalah, sebab dia waktu tu dia dah take over, pakai dia dah tukar ke kursi. Apa dia? Dia boleh sujud, dia cuma tak boleh nak ke antara dua sujud dah. Ya. Dia wajib sujud ataupun dia boleh sujud. Dia sujud sekali dengan duduk, waktu duduk tu. Waktu duduk atas kursi. Sebab apa itu dia sebab lepas tu dia kena duduk di antara dua sujud. Mana mungkin dia nak turun dulu, lepas tu dia duduk balik. Itu masalah tu. Clear tak jalan? Kan dia boleh sujud, cuma duduk dalam terus sujud tak boleh, nak lipat kaki sakit. Jadi apa selepas tu? Duduk dalam sujud, jadi takkan dia nak sujud dulu, lepas tu dia nak naik balik, dia duduk atas kursi boleh. Tu. Nah, kalau di situ boleh diteruskan tu ya. Yang tu. Berkaitan dengan sembahyang atas kursi, baik. Sembahyang duduk. Adapun sembahyang yang dibolehkan untuk duduk dari awal adalah solat sunat. Solat sunat kita boleh duduk terus. Kira tak payah berdiri. Sembahyang usolli sunatan tahitul masjid, usolli sunatan zuhri ra'atain qabliyah, terus duduk pun boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau berdiri lagi baiklah, sebenarnya berdiri lagi baik. Yang tu. Baik, yang ke-9 iaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu iaitu paling utama sekali adalah membaca Fatihah. Wajib. Bila mai sebut Quran tuan-tuan, baru-baru ni kami 13 orang tenaga pengajar JU lah, dipanggil JU, Jurulatih Utama Quran KPM Pulau Pinang. Saya, Ustaz Syafi, Ustaz Hafizal, Ustaz Asri, kami kumpul di PBD Seberang Padang Utara. Kami ditugaskan untuk buat modul tasmi'. Tuan-tuan, nampak macam simple lah modul tu. Nah abang, yang kami kena kebuat tu disebabkan sekarang ni data ataupun statistik menunjukkan betapa parahnya anak-anak kita tak boleh baca Quran. Betapa parahnya anak-anak kita tak boleh baca Quran. Data yang dikeluarkan oleh JPN untuk tahun 2021 ni, saya sebut SPU saja, Seberang Padang Utara. Pelajar berumur 18 tahun SPM hampir 400 orang, 300 lebih tak boleh baca Quran terus. Bukan setakat Quran tak boleh baca. Tu kira data yang tu tak kira ambil yang terkata 4, 5, 6, 7 ni, hanya ambil budak SPM saja yang tak boleh baca Quran di SPU saja, bukan yang satu Pulau Pinang. SPU Seberang Padang Utara saja 340 tu. Tuan-tuan boleh bayang, mereka lagi 2 tahun ni jadi suami orang, lagi 2 tahun ni jadi imam keluarga. Kalau mereka tak boleh kuasai, macam mana mereka nak bimbing anak bini mereka? Duk fikir balik macam mana dengan sembahyang mereka. Kan nampak mudah jenis tu dah tu. Bila jenis lagu ni orang kata sembahyang, orang rasa macam ialah satu kewajipan. Itu jadi kami pun fikir macam mana nak bagi target lah ni. Hang naik tingkatan 1 wajib Quran. Hang kira masuk dia menguasai dah. Tunggu hang nak khatam je yang tu. Susah tanya noh. Tengok. Susah. Memang susah. Memang satu usaha, dia sebenarnya memang kena mak pak kena memainkan peranan jugalah. Dan mak pak kena memainkan peranan. Orang depa meletakkan ilmu Quran ni satu ilmu yang bagi saya depa mendouble standardkan ilmu Quran ni. Anggap macam tak penting. Ada orang sanggup hantar kelas piano. Kan sekali satu sesi 150. Benar tak? Ada sebulan tu 4 kali sesi 350 di Pulau Batam.
Di membeng berapa depan tu ada kelas piano. Tak ada masalah nak pergi RM5. Tapi nak berapa RM40 sebulan. Marah tu guru saya betul RM40. Kita bukan kira ilmu, tapi kesanggupan kita terhadap ilmu Allah tu beza. Sebab tu tuan-tuan, akhir zaman ni Nabi kita pun la tattabi'unna sunan alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Kita nampak tengok bagaimana orang Islam ni dia rentak dia lebih kepada rentak Yahudi dan Nasara. Clear? Rentak dia tu. Cara kehidupan, pendidikan, gaulan apa semua. Kan bagi depa orang ilmu Quran ni satu ilmu yang biasa. Walaupun dia melibatkan sembahyang, dia melibatkan ibadah, bukan sembahyang saja tuan-tuan, Quran ni. Kan banyak lagi. Dengan doa selamatnya, dengan kita nak buat apa? Nak masuk rumah. Kan? Banyaklah berkaitan dengan ibadah seharian kita. Tolong tuan-tuan pesan-pesan lah kat anak-anak cucu-cucu. Pilihan tak kelas mengaji. Kan? Tak mahal dia rasa kalau kami belah batas tu. Sebulan yang ustazah tu tak RM40. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali, sebulan kira 12 kali, RM40 tuan-tuan. Saya kata sehari berapa ringgit? Baru RM4 lebih. RM4 lah, tak sampai RM4 sekali lebih. RM4. Kan, tapi kat situ dia ajak sembahyang, dia ajak Quran, dia ajak habis semua. Hantar sebelum maghrib, dia kata ambil depan syok. RM40 sebulan. Saya kata satu benda yang memang lebih pada pahala kat dia. Kan hantar usaha benda ni. Quran satu benda yang kritikal tuan-tuan. Kan sekarang ni anak-anak kan tambah-tambah dia buat PKP. Terasa, tanyalah cikgu-cikgu sekolah mana pun, budak darjah 3, darjah 2, Allahu Akbar. Start macam zero. Saya mengajar darjah 2. Tu Iqra' keping. Siapa mengajar budak pra? Kira 2 tahun tu kira memang daripada umur sungguh. Kan memang tak apa nak berkesan lah sebenarnya. Walaupun data menunjukkan Pak Islam bagus daripada Pak Sesiap, memang tak berkesan PKP di rumah ni kurang. Melainkan mak pak mereka suruh hang tengok juga komputer, hang tengok juga handset. Yang tu boleh. Waktu PDP online adalah online pengajian. Selebihnya lebih kurang kita kata tak berkesan lah. Yang tu. Tuan-tuan membaca Al-Quran surah Fatihah. Abang saya siap. Tuan-tuan, surah Fatihah wajib. Surah Fatihah juga rukun. Nah, abang kena tahsin surah Fatihah, kena percantikkan surah Fatihah. Kan ramai orang anggap surah Fatihah ni simple. Bila kita buat tahsin Quran, berapa ramai yang gagal dalam surah Fatihah. Gagal dari segi makhraj huruf, gagal dari segi tajwid. Kan nampak macam surah tu baca biasa-biasa je, setiap hari baca. Kalau test seorang-seorang kita boleh tahu lagu tu. Baik itu membaca Al-Quran. Nabi kata apa? La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak diterima sembahyang mereka bagi siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Waktu mana? Sembahyang. Yang tu. Yang kedua, lepas amin. Lepas amin tu nak baca surah apa? Baca surah yang paling pendek. Bukan paling pendek tak. Paling mudah. Minta maaf. Surah yang paling mudah, ma tayassara minal Quran. Apa yang kamu rasa paling mudah? Kalau baca qul huwallahu kan qul inna a'tayna, baca inna a'tayna. Susunan surah pun mestilah susunan hak awal. Rakaat pertama mesti awal, surah yang awal daripada rakaat yang kedua. Baca yang mana paling mudah. Tuan-tuan nak baca ayat Quran lain, ni formula dia. Kalau nak baca ayat yang panjang, satu ayat. Kalau nak baca ayat pendek, minimum 3 ayat, walaupun tak wajib. Contoh Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Contoh Allahu Akbar, 3 ayat pendek. Ataupun tuan-tuan baca satu ayat panjang tu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Contoh. Itu yang paling baik. Adapun nak baca satu ayat pendek boleh Yasin Allahu Akbar. Boleh, tidak ada masalah no? Yang terbaik. Yang ke-10 Rokok ni badan belakang mestilah sama. Jikalau ambil ayam ataupun bola duduk di belakang tu, dia tak pergi belakang, dia tak pergi depan, dia duduk tengah-tengah. Sebaiknya waktu rokok tolak sikit dagu tu, tengok tempat sujud. Tuan-tuan hak mana buat tu, dia akan rasa tarik sikit belakang kan tulang ke apa, kita punya tulang
Tu nama spine orang bahasa orang putih lah. Ni apa? Tulang belikat lah. Tulang mana? Bila kita tengok sikit, kita sujud tu, tengok kaki, okey, kita tolak sikit, tengok tempat sujud, dia akan tarik belakang. Memang dia akan renggangkan ke belakang. Lebih baik tolak sikit, tengok. Dia akan meregangkan yang tu. Nah. Baik, sujud sebanyak 2 kali. Anggota sujud ada 7. Dahi, 2 tapak tangan, siku jangan bagi kena. 2 tapak tangan, siku jangan bagi kena. Siku bagi kena, Nabi umpamakan solat itu seperti mana anjing sedang duduk. Okey. Ulang lagi, dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 jari kaki. Tekan jari itu menghadap ke kiblat. Adapun isyarat hidung sunat hukumnya, bagi sentuh sikit. Hidung tak wajib, hidung hukumnya sunat. Baik, 2 kali sujud tu. Sunat ketika mana sujud dirapatkan jari. Sembahyang tengah sujud, rapatkan jari. Yang tu clear? Sunat tuan-tuan, beberapa keperluan sunat. Nanti kita akan masuk ke mana. Baik, dan yang juga yang terakhir, duduk tasyahud akhir. Okey, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir itu bukan bermaksud cara duduk tu. Duduk maksudnya duduk. Kan? Dan kaedah duduk ada 2. Iftirash ataupun tawarruk. Ataupun satu lagi, kalau nak duduk di antara 2 sujud, tuan-tuan pernah tengok orang sujud, duduk antara sujud, dia pacak kaki dulu. Kita panggil dia iq'ad. Boleh tak tu? Ya, boleh. 2 duduk yang paling baik ketika duduk di antara 2 sujud. Saya ulang sekali. Antara 2 duduk yang betul, yang boleh diterima pakai ketika mana duduk di antara 2 sujud ni, bukan duduk tahiyat awal, bukan duduk tahiyat akhir. Duduk di antara sujud. Satu duduk iq'ad. Duduk ada pacak kaki. Orang Arab banyak buat, yang bermazhab Maliki, Hanbal banyak buat itu. Adapun duduk iftirash, pacak satu kaki. Tak boleh pacak pun tidak ada masalah. Kan? Tindan duduk boleh tak? Kan? Tindan duduk, ada dapat video mana seorang tak payah tindan, tak diterima duduk, boleh boleh. Tidak ada masalah. Tapi lebih baik satu kaki kita duduk atas dia. Satu lagi kaki kita pacak. Kalau tak mampu nak pacak, tak pacak tak apa. Kan? Tapi kalau mampu pacak, pacak. Ataupun pacak terus duduk. Duduk atas kaki, lepas tu pacak duduk terus. Itu dah. Adapun duduk tahiyat akhir, duduk yang paling baik ataupun dalam mazhab Syafi'i disunatkan duduk tawarruk, kaki masuk ke bawah ongkong tu, kaki satu lagi pacak. Itu duduk paling, dan ianya sunat dalam mazhab Syafi'i sahaja. Kan, mazhab Syafi'i saja. Baik, yang tu clear dah. Habis perkataan ke-12 perkara yang mesti dikerjakan bagi orang yang nak solat. Kalau tak ada salah satu daripada ke-12 ni, maka solat kita tak diterima. Itu ada pun banyak lagi bahagian-bahagian lain. Itu kita tengok sikit. Tak apa, cukup ada tu. Lupa saya lagi nak kena pergi Masriah Hakim Hafazan peringkat negeri pukul 8 dan balik makan tercenai tu. Tuan-tuan, yang tu baik. Cuma yang saya nak pesan pada tuan-tuan, pesan kat anak cucu-cucu berkaitan dengan Quran. Kan, sebab baru ni kami mesyuarat tu yang macam mana kami khusus itu memang kritikal. Tolong sangat-sangat. Kan ada sampai lah ni budak pun dah tak, dia pun tak berminat langsung dengan Quran berlama. Anak-anak kita yang tak minat langsung dengan Quran banyak. Kan kita mungkin duduk dalam bi'ah kita lagu ni, kita tak apa nampak. Bila kita terjun ke bidang budak-budak dan anak muda ni, dia pun dah tak apa minat Quran. Dia pun rasa macam leceh. Jangan. Hatu nak ganti kita lebih kuat 40 tahun, kita semua padam lah. 30 tahun lagi pun padam mana maksudnya. Kan Pak Ngah boleh 30 tahun ni. Kan 40-30 tahun pun rasa tak boleh pergi. Sejak 3-4 hari pun boleh pergi sebenarnya. Ikut ada si hukum Allah Ta'ala, tapi ikut adat tu dekat tu je. Depa dah naik. Bila kita tengok budak form 5 tak ada baca Quran, hal laki saya fikir macam mana dia pun nak jadi imam dan bawa anak-anak dia pun nanti ke depan. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong-menolong
berganding bahu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Kita berhentikan dulu. Nanti kita akan masuk tentang huraian perkara-perkara yang menyempurnakan sembahyang. Banyak orang silap tak sebut fardu. Sebab Jumaat dia dah asing. Jumaat dia satu kefarduan. Nah, orang tak sebut. Tapi kalau dia niat dalam hati, mudah-mudahan lah. Kan? Cuma dia tak sebut nafas. Nah tu, mudah-mudahan hati dia sebut. Jumaat dia kena sebut fardu. Sebab Jumaat dia dah sama je dia sebenarnya Zuhur Kita cuma ganti dengan Jumaat, tapi dia kefarduan dia sama macam kefarduan Zuhur. Nah tu. Kan kita nanti kita akan masuk bab apa nama niat tu juga. Dan lebih apa dia? Tak semayang. Oh, qabliyah. Okey. Qabliyah. Qabliyah. Ya, berkaitan dengan apa solat sunat qabliyah, azan Jumaat. Nak solat sunat tu, okey, dia sebenarnya boleh je kita buat qabliyah. Falyatafaddal. Boleh tak qabliyah Jumaat? Ya, boleh. Boleh tak diniatkan dengan qabliyah Jumaat? Ya, boleh. Adapun yang selalunya menjadi perbahasan ni apabila dia masuk waktu tu dia nak tok khatib dah azan. Tok khatib dah memulakan khutbah. Waktu tu dia nak buat apa? Itu jadi permasalahan sebenarnya. Yang tu yang kata tak perlu dah buat. Tak perlu dah buat terus duduk tu. Adapun bagi mazhab Syafi'i, ni saya lebih pada mazhab Syafi'i dah. Lakukan semayang tapi dengan seringkas mungkin. Jelas. Tok imam dah mula dah. Khutbah. Kita baru sampai. Satu lagi. Yang menjadi permasalahan, dia nak niat apa? Tahiyatul masjid ke ba'diyah? Qabliyah ke? Kan, waktu tu. Apa dia nak buat? Kan, okey. Tahiyatul masjid ni kita masuk untuk menghormati masjid. Jadi dia niat qabliyah, tahiyatul masjid masuk sekali. Jelas tak? Jelas tak? Dia niat qabliyah, masuk tahiyatul masjid punya pun masuk sekali. Sebenarnya mayang tu untuk menghormati, kita masuk masjid dia untuk memuliakan. Jadi dia niat qabliyah, terus tahiyatul masjid tu akan masuk sekali. Tak payah nak buat 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat ba'dah, tak perlu. Dia buat terus qabliyah, masuk sekali. Itu. Dan buat tu kerjakan seringkas yang mungkin. Lepas Fatihah kena nak rokok tu pun dia rokok. Tak payah nak pergi baca Baqarah semuka pula. Kan yang tu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Kita mau dengar itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.